forum perbincangan kita. Hari ini kita bincangkan pasal profesi seorang guru. Jadi untuk membincangkan hari ini kita membawakan dua orang sinonim dengan bidang perguruan. Panel kita yang pertama merupakan seorang doktor dari Fakulti Perguruan di UMS yang juga merupakan ketua dalam bidang al-ewal pandiri, yaitu Saudara Sarul. Dan panel kedua pula seorang guru yang baru menangi anugerah guru contoh pada tahun ini, yaitu Cikgu Alfian. Beliau merupakan seorang guru tadika di sebuah pulau di Sabah. Mereka adalah panel yang sesuai untuk menjawab persoalan dalam forum hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada dua-dua panel hari ini. Terima kasih. Baiklah, tanpa meninggalkan masa, kita teruskan kepada forum kita. Lanjut perbincangan forum kita pada hari ini adalah bagaimana kesediaan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan telah beberapa kali mengubah kurikulum pendidikan di Malaysia. Perubahan pengantar bahasa pada subjek sains dan matematik, bagaimanakah guru-guru di sekolah menerima keadaan ini dan apakah kesediaan guru serta cara menghadapi perubahan tersebut? Silakan Dr. Sarul. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Awang selaku moderator pada hari ini. Bagi menjawab persoalan yang telah dikemukakan, kita perlu ketahui bahwa seorang guru adalah insan yang gigih dalam mendidik anak-anak kita di semua peringkat sekolah. Dari peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi di peringkat universiti. Setiap guru pada masa kini bukan saja tugasnya untuk mengajar, akan tetapi perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan. Pematuhan terhadap kurikulum inilah yang memastikan sasaran di dalam falsafah pendidikan kebangsaan dapat dicapai. Namun begitu, seiring dengan peredaran masa dan keperluan semasa, perubahan kurikulum tidak dapat elak. Perubahan yang dibuat pastinya mempunyai signifikannya yang tersendiri. Oleh itu, para guru haruslah mempunyai kesediaan yang tinggi untuk menghadapi perubahan yang dibuat. Setiap guru mestilah sentiasa berpikiran terbuka dan mengadaptasi mengikut perubahan semasa. Sebagai contoh, semasa pandemik yang telah berlaku baru-baru ini, sehingga semua pusat persekolahan tidak dapat dijalankan secara bersumuka, guru-guru perlu sentiasa peka terhadap kaedah-kaedah pengajaran yang telah digunakan untuk memastikan proses pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan seperti biasa. Pada waktu itu, guru-guru perlu menggunakan alat digital untuk terus berhubung dengan murid-muridnya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa guru harus proaktif dalam memastikan matlamat pembelajaran yang dilaksanakan. Proses pembelajaran adalah sebuah proses yang berterusan. Oleh itu, para guru perlu sentiasa bersedia menghadapi apa-apa perubahan dalam kurikulum pendidikan. Terima kasih moderator. Terima kasih Dr. Sarul. Satu penjelasan yang panjang tentang bagaimana seorang guru perlu sentiasa peka dan bersedia terhadap sebarang perubahan dibuat di atas dasar pendidikan negara. Begitu pula dengan pandangan Cikgu Alfian, seorang guru yang berada di lapangan mengaplikasi kurikulum pengajaran di sekolah. Apakah yang perlu dibuat oleh guru dan cara menghadapi perubahan tersebut? Terima kasih Encik Moderator, Encik Awang. Sebagai guru yang menerima dan menjalani perubahan yang berlaku di sekolah, memang benar kata Dr. Syarul lah. Saya bersetuju bahawa guru perlu sentiasa peka dan bersedia untuk berhadapan dengan apa saja perubahan dan aspirasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Perubahan itu semestinya mengandungi hal yang penting sehingga perubahan perlu dibuat terhadap kurikulum. Dalam usaha pendidikan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, sudah semestinya tenaga pengajar haruslah seorang yang cemerlang. Membentuk sebuah masyarakat yang terdidik hebat memerlukan usaha dan kebersamaan oleh semua pihak yang terlibat, yaitu guru, sekolah, pihak pentadbiran, pihak pengurusan, bersama-sama memainkan peranan masing-masing. Dalam menghadapi perubahan ini, pihak sekolah, yaitu pihak pentadbiran, perlu memenuhi keperluan yang dibuat di dalam perubahan sebuah kurikulum. Pihak pentadbiran serta pengurusan berusaha untuk memastikan perubahan dapat dikendalikan dengan lancar, walaupun agak sukar pada awalnya lah. Program latihan, bengkel, kursus, kelas khas antara usaha yang perlu dilaksanakan oleh pihak pengurusan pentadbiran. Program-program tersebut akan memberikan kesediaan kepada guru untuk menerima cabaran yang timbul daripada perubahan yang berlaku. Sebagai contohnya, macam di peringkat tabika kami sendiri, kursus kemahiran ICT telah diberikan kepada guru-guru terpilih dan guru itu pula akan menjadi jurulatih utama. Dan tugas jurulatih utama ini tadi
Diorang pula akan menyampaikan ilmu itu kepada guru-guru di bawah pula. Kursus tersebut akan memberikan pendedahan kepada guru untuk menggunakan ICT dan bahan digital dalam pengajaran mereka. Sebab kanak-kanak zaman sekarang ni lebih cenderung bermain dengan gadget dan teknologi, maka guru pun haruslah menggunakan medium tersebut untuk dijadikan bahan pengajaran yang berkesan lah. Kerjasama semua pihak yang terlibat ini akan mewujudkan sebuah kesediaan yang terancang dalam menghadapi cabaran perubahan kurikulum pendidikan. Tuan Moderator. Sudah semestinya semua pihak terlibat memainkan peranan penting masing-masing supaya hasrat pendidikan di Malaysia dapat dicapai. Baiklah, setelah mendengar kepada penjelasan dan ujar kedua panel, apakah cadangan yang harus dilaksanakan oleh guru jika berlaku perubahan kurikulum di masa akan datang? Apakah tindakan guru mendapati cabaran ini? Untuk menjelaskan persoalan ini, saya jemput saudara Cikgu Alpian untuk menjelaskan persoalan ini. Terima kasih Tuan Moderator Cik Wang. Sebagai guru yang berdedikasi, guru yang mahu mencapai matlamat pendidikan, guru yang ingin melahirkan generasi celik, pintar dan bersahsiah tinggi, guru seharusnya memiliki sikap yang positif lah. Guru yang bersikap positif akan menjadi penentu kepada daya kemampuan untuk menghadapi cabaran akan datang. Sikap positif yang disematkan ke dalam hati seorang guru akan menjadikan guru tersebut bersedia untuk menerima apa jua cabaran yang mendatang. Cabaran yang datang akan dihadapi tanpa rungutan ataupun tiada alasan. Tetapi guru berusaha untuk menangani dan menyahut cabaran tersebut. Ciri-ciri tersebut sepatutnya ada dalam diri semua guru lah. Sebagai contoh, di peringkat Tabika Kemas, kini modul stream. Di peringkat kami sendiri di Tabika, modul stream itu telah diperkenalkan dan diperluas di seluruh negara. Modul stream adalah sebuah bidang pengajaran yang melibatkan S. Sains, T. Teknologi, R. Religion ataupun agama, E. Engineer ataupun bidang kejuruteraan, E. Art ataupun seni, dan M itu matematik. Jadi guru yang positif akan menganggap cabaran baharu ini macam menguasai stream itu sebagai satu cabaran yang perlu disahut untuk kebaikan pengajaran mereka di kelas dan juga untuk anak-anak didik mereka. Tuan Moderator. Mengutul apa yang dikatakan oleh Cikgu Alpian tadi. Sikap positif perlu ditanamkan pada semua pengajar dan pengajar pendidik. Motivasi mereka sangat diperlukan untuk mencapai matlamat kurikulum. Dr. Syarul pula, apa yang perlu dilakukan untuk memastikan guru bersedia menghadapi cabaran perubahan di masa akan datang? Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. Anda untuk menjawab persoalan ini, perubahan itu akan berlaku pada bila-bila masa. Ada kalanya perubahan berlaku apabila kita sedang berada dalam keadaan yang selesa dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Namun begitu, dalam zaman yang serba moden, kita menjangkakan perubahan dalam sistem pendidikan boleh berlaku pada bila-bila masa untuk memenuhi keperluan semasa yang semakin bergerak laju. Dahulu kita menggunakan kurikulum KBKK sebagai contoh, yaitu maksud KBKK di sini adalah kemahiran berpikir secara kritis dan kreatif. Kini dia telah berubah, yaitu diberikan sebagai namanya adalah KEBAT, yaitu kemahiran berpikir alas tinggi. Perubahan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan pendidikan yang semakin pantas bergerak. Aspirasi kita adalah memastikan tahap pendidikan Indonesia setanding dengan negara maju. Jadi guru perlu bersedia untuk menambah ilmu, kemahiran dan pengetahuan. Pengetahuan seorang guru juga perlu dikemas kini dan dari masa ke semasa. Pengetahuan-pengetahuan baru perlu dipelajari dan dijadikan sebagai pengetahuan asas untuk menghadapi perubahan di masa akan datang. Jika kita ketinggalan mempelajari benda baru, maka apa juga berlaku di masa akan datang akan kita susah untuk kita atasi. Tetapi jika kita tidak ketinggalan mempelajari benda baru, ia akan mudah bagi kita untuk kita atasi setiap kurikulum yang akan datang. Persediaan pengetahuan awal, walaupun perkara itu adalah perkara asas,
akan membantu seseorang untuk lebih yakin untuk menanganinya. Namun jika tiada sebarang pengetahuan asas, seseorang cenderung untuk menolak perubahan karena dia berada di dalam zona selesa. Dan perlu diingat, berada sangat lama di zona selesa adalah suatu yang tidak baik, karena individu tersebut tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan baru dan tiada kemahiran baru yang ada pada dirinya. Terima kasih Dr. Sarul. Memang sikap positif guru memainkan peranan yang amat penting untuk mendapati apa situasi. Pengenalan perkara baru dan perubahan kurikulum mungkin akan menyebabkan para guru berdepan masalah untuk memahami konsep ataupun metodologi yang ingin dibawa. Kesukaran ini mungkin boleh mengganggu keberkesanan kurikulum kerana ketidaksediaan mengikut perubahan kurikulum. Oleh itu, bagaimanakah guru perlu menyediakan diri untuk menghadapi kesukaran tersebut? Untuk persoalan ini, saya menjemput Dr. Sarul untuk memberi pendapat pasal persoalan ini. Apa yang Tuan Moderator cakap itu memang betul. Guru mungkin akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan perubahan kurikulum, bahawa karena faktor kekurangan pengetahuan dan juga mereka semestinya memerlukan latihan yang mencukupi. Para guru mungkin tidak memahami dengan sepenuhnya apa itu konsep, strategi dan metodologi baru yang telah dicadangkan dalam perubahan kurikulum. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, pihak kementerian perlulah bertindak secara agresif dengan menyediakan berbagai latihan yang memenuhi keperluan tersebut. Berikanlah latihan yang diurus oleh pihak yang berkemahiran tinggi dalam bidang yang perlu. Kemudian, latihan-latihan yang dilaksanakan ini mestilah diberikan secara berterusan. Ia bertujuan untuk memastikan para guru dan mendapat maklumat-maklumat yang diperlukan dalam menggalas cadangan tersebut. Oke, terima kasih kepada Dr. Sarul menjawab soalan tadi. Oke, latihan-latihan yang bersesuaian perlu diberikan kepada para guru. Jadi guru dapat melaksanakan segala keperluan dalam perubahan yang dicadangkan. Walaupun begitu, para guru mungkin akan sangat sedikit merasa gusar dan tertekan disebabkan perubahan kurikulum yang terjadi secara cepat. Kepekaan dan ketersediaan guru akan menjadi persoalan utama. Mampukah mereka menggaras tugasan ini dalam tempo yang singkat? Bagaimanakah para guru perlu bertindak untuk mengatasi masalah ini? Persoalan ini saya serahkan pada Cikgu Alden. Bagi menjawab persoalan ini, dalam keadaan yang begitu singkat perubahan kurikulum dibuat ini boleh menyebabkan guru-guru tidak dapat memproses dengan baik apa sebenarnya yang dimahukan oleh pihak yang menggubal perubahan itulah. Sudah pastinya perkara ini akan menyebabkan kekeliruan di kalangan guru di seluruh negara, semua guru yang terlibat. Namun begitu, perubahan adalah satu proses yang tetap akan berlaku walaupun tanpa persediaan yang cukupnya. Sama ada kita mau atau tidak mau, dia tetap akan berlaku. Maka semua guru ini perlu mengambil inisiatif untuk menerima cabaran ke atas apa juga yang dicadangkan oleh kementerian. Oleh itu, sebagai langkah mengatasi masalah ini, Tuan Moderator, sebenarnya ia dapat diatasi dengan menyediakan pemberitahuan yang lebih awal, teratur dan sistematik. Perancangan yang sistematik membolehkan setiap latihan, setiap kursus yang supaya dijalankan lebih awal. Jadi para guru pun dapat disediakan dengan pengetahuan yang diperlukan selaras dengan perubahan yang ingin dibuat. Selain itu, perlu juga diwujudkan sebuah jawatan kuasa gerak kerja khas untuk memantau prestasi berkaitan dengan kurikulum yang diubah. Pemantauan yang konsisten akan menunjukkan kepada guru-guru bahawa tahap keseriusan kementerian mengorak perubahan yang diinginkan dalam usaha mencapai objektif kurikulum pendidikan negara. Terima kasih kepada dua-dua panel jemputan kita hari ini bagi menjawab persoalan guru menghadapi perubahan kurikulum yang berlaku pada pendidikan di Indonesia. Sebagai pemain dalam bidang perguruan, diharap semua pihak yang terlibat sama-sama berusaha sepenuh hati bagi menghasilkan modal insan cemerlang yang akan menjadi tonggak pentadbiran Malaysia akan datang. Kejayaan dalam sistem pendidikan Malaysia amatlah bergantung kepada keberkesanan
keupayaan dan nilai accountability semua golongan pendidik yang penuh berintegriti. Maka dengan itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua panel yang hadir pada hari ini, sanggup mengungsikan ilmu bersama kita, pandangan dan cadangan kedua-dua panel ini kita adam sebaik mungkin, terutamanya para guru di luar sana. Apapun cabaran dalam pendidikan negara, semua perlu berada dalam tahap kesediaan yang tertinggi bagi menyediakan para kurikulum dasar atau apa saja berkaitan dengan pendidikan negara. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua yang luar sana. Dan ingatlah bahwa pembelajaran adalah sebuah proses berterusan. Terima kasih semua.